الله يا الله الله الله. اللهم صل على الصلاة على سيدنا محمد على آله وسلم عليه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون Alhamdulillah, kita dapat jumpa balik. Tak pakai projektor ujian dia tak tahu apa masalah. Dia perlu ada minggu pun. Jadi baik saya bawa projektor ni, kami pilih ni. Jadi agak-agak nampak ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Tak nampak kalau depan. Depan pun tak nampak. Tak apa, nanti saya besarkan. Betul Kak Arun order nanti ya. Mak bagi anak lengkap. Nanti saya tak bagi yang lengkap. Tak sampai pula. Kak Arun order. Itu dia tak boleh. Kecuali beriman pada Allah. Betul? Ya, ya. Begini. Okey. Tadi lawan. Okey. Depan betul. Ini AB. Hilap. Bukan. Hilap kat sini. Okey. Apa tadi? Tak mahu ke depan. Tak apa. Okey. Okey, Kak Iman, bantu kami. Okey. Kita sambung pada bab beriman kepada Allah. Kita tengok apa tadi 60 kali. Tengok dekat slide ni. Ni je. Ni. Kan? Dia penasi. Oh tu. Ni. Ni. Ni dah. Slide tak ada Ustaz, slide tak keluar. Ya. Ini belum, dia dah membiak. Dia membiak Tak nampak. Dia nampak tak? Tak nampak tak? Saya tak keluar Ustaz. Nanti hijab. Online nanti hijab. Kau bagi maki-maki gini dulu tengok. Sekejap Okey, Kak tengok slide tu.
Okey ni. Okey. Tengok itu. Okey, ada dah. Fakta yang ketiga, beriman pada Allah, saling semua ni. Sambil saya terang akak salin. Kena tetap sikit lah. Sambil terang salin, sambil salin terang. Boleh? Wujud Allah tiada menyerupai ini masuk online kau lambat yang saling berarti boleh datang orang macam dia jauh sampai kau lambat masuk. Wujud Allah tiada menyerupai makhluk. Okey. Wujud Allah ni, ini benda yang mungkin kita dah ulang sebelum ni. Wujud Allah ni, catat kat bawah perkataan tu, dia adalah wujud hakiki. Okey. Apa maksud wujud hakiki? Kita kata Allah wujud. Allah wujud. Ya, Allah wujud. Tahu tak dia wujud hakiki. Macam makhluk ni dia bukan wujud hakiki. Dia diwujudkan. Kalau Allah tak wujud kita tak ada sekarang. Jadi Allah itu wajib wujud. Akan yang cuma yang satu. Saya kotak yang orange yang saya cerita dulu. Lepas tu dengar. Lepas tu saya cerita kotak kuning, baru saya kotak kuning. Begitu. Wujud hakiki. Nanti saya serang nanti akan saya tak faham. Kan saya boleh kotak kuning ni. Saya kotak ni. Saya kotak ni dulu. Ni saya nak tunjukkan cara nak baca ni betul lah. Nanti tak saya sampai kotak hijau kat bawah ni, nanti saya tengok nyata dia tak dengar. Sebab ni kalau kita ada dari pengukuhan yang kuat, ada orang sambil saya dia boleh dengar, dia boleh faham. Ada orang dia gitu. Terutama orang 60 ni. Orang yang kapak, dia kat atas, orang kat atas, dia kapak, bukan dengar. Wujud hakiki ni maksud dia ni, dia yang benar-benar wujud. Yang benar-benar wujud ni hanya Allah. Dan kita ni bukan wujud sebenar, kita ni diwujudkan. Jadi wujud Allah ni, hukum dia wajib wujud. Wajib ni maksud apa? Wajib pada hukum akal. Bukan hukum syarak. Jangan kata Allah tak wujud dosa lah sebab wajib. Itu wajib syarak. Ini wajib akal. Maksudnya akal tidak boleh terima kalau Allah yang tak wujud. Akal macam mana? Akal yang Allah beri kita ni. Kalau akal ni tidak dipengaruhi oleh pahaman-pahaman yang salah, yang sesat, yang benda yang kita biarkan, dia akan dalam hati dia kata Allah ni ada. Tu. Apa kata? Akal. Akal mana? Ini namanya akal nurani. Akal nurani. Bukan akal syaitani. Bukan akal nafsu. Bukan akal dalalah. Dalalah ni benda-benda yang sesat. Bukan akal yang sesat. Kalau akal yang sesat, memang dia boleh cakap Allah tak ada lah, ini boleh jadi lah, betul lah. Tapi kalau dia ikut akal nurani, dia akan kata Allah itu wujud. Okey. Akan tengok sama-sama angkat sekali 251 orang dengan belajar online. Maksimum ni kursi dah penuh. Lepas tu saya Iman masuk lagi Facebook ni, tak muat. Dia tetap Facebook. Ni pun ni. Kami akan belajar secara online. Akan butuh lah kalau datang masjid atau tengok belajar ke kan. Dulu dah masjid lagi, ni yang hijab belum. Jangan tak lipat dah makan. Pergi badak tadi tak lidah lagi semua pergi badak. Hijab lupa. Pergi badak dah makan, tak lipat dah makan, sandwich dah makan, semua dah makan. Hijab dah tak lupa. Lupa rugi dah terlepas. Ni yang hijab. Wujud Allah tidak menyerupai makhluk.
Okey, lepas tu kali mulai bawah tu. Tidak menyembelih makhluk ni sifat Allah. Sifat wajib. Okey. Yang dikatakan apa tu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kita baca Al-Quran. Nanti bila kita masuk ke 20, tak ada dah terbanyak. Tak ada muka teropong. Tak ada dah keluar tu. Kan? Kena mengenal dulu. Macam orang nak bercinta, kena kenal dulu. Tanya dulu rumah awak kat mana. Tanya dulu gini. Dalam mengenal, dapat faham. Itulah. Jadi saya sebut dulu ni memang tak ada simple lagi ni. Allah tiada menyerupai makhluk. Itu dekat mana tu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah ni dulu guru cakap apa? Yang orang kata khilaf lah. Maafkanlah segala khilaf saya. Orang tak cakap salah pun kami. Orang cakap perkataan baru. Maafkanlah segala khilaf. Mungkin saya ada khilaf. Guna perkataan khilaf. Khilaf. Khilaf ni apa? Salah. Maafkanlah segala salah saya. Maknanya mukhalafah ni, guru kata, adalah perkataan khilaf lah. Salah. Maknanya salah kalau kita kata Allah ni sama dengan benda yang baru. Benda yang baru ni makhluk. Maknanya Allah ni tak sama macam makhluk. Daripada apa segi sekalipun. Rupa, bentuk, masa, panas, sejuk, dari mana, tempat, tak ada. Jadi beriman pada Allah ni mesti meyakini Allah ni wujud. Mesti kata Allah ni ada. Allah ni dah ada zat. Apa saya cakap ni tak aktif lagi dapat jadi. Allah ni dia ada zat. Dia zat. Dia bukan khayali. Khayali apa? Dia bukan khayalan. Tak, dia bukan khayalan. Dia bukan bayangan. Dia bukan iktibari, bukan. Dia bukan keadaan, suatu hal, bukan. Tapi dia ada zat dia. Cuma zat dia kita tak boleh bincang. Nabi larang untuk bincang zat dia. Sebab apa? Kita tak tahu zat dia macam mana. Tapi yang diajar ulama, zat ini tidak sama macam makhluk. Itu benda yang kena yakin betul. Jangan kata Allah ada tangan, jangan kata Allah dekat langit. Saya cakap banyak kali ya. Cucu tanya nenek, kenapa nenek doa, nenek angkat tangan, nenek buat macam ni, tangan nenek ada atas langit, apa tu? Nanti cucu kata, cucu sekarang tidak tau, berpolisi dulu. Cucu sekarang ni, 4 tahun dia dah pegang ni pun, dia dah pandai buka YouTube. Dia dah pandai install tau, game. Kalau cari bagi ni, yang punya, penuh dengan game. Tak siapa main tak tahu lah. Tanya dia kata dia. Biar je lah. Dia orang nak pandai. Dia tanya, nenek, Tuhan ni dekat langit ke? Nenek buat macam ni. Nenek pandang atas, pandang tangan buat macam ni, tak kat langit. Kita gagal jawab bagi kita boleh tauhid. Kan dia kata Allah itu tidak sama makhluk. Makhluk itu dia bertempat atas kursi, atas duduk bawah lantai, atas duduk dalam masjid. Duduk kat kali gaya, duduk kat kapal medan, ada tempat. Itu makhluk. Jadi Allah tak bertempat. Allah bukan di langit. Allah bukan di langit. Cucu tanya, nenek pergi Kaabah. Nenek semayang depan Kaabah. Nenek ambil gambar depan Kaabah. Nenek Tuhan dalam Kaabah. Aku jawab apa? Tuhan kat langit. Dia kata dengan cucu dia, Tuhan kat langit. Jangan bawa sini, Tuhan marah. Sebut nama Tuhan. Allah marah sini, jangan gede-gede dekat mak. Tak baik. Gaduh-gaduh gandik, Tuhan marah. Tuhan tu kat mana ni? Tuhan kat langit. Ini tak boleh tauhid. Habis. Tuhan tu besar kan ni? Dia Tuhan tu besar lah. Kan Allah Maha besar. Besar mana ini? Besar. Tengok Kita pergi ajar-ajaran salah dengan cucu kita tahu. Besar mana? Besar lah macam langit besar. Ni ada macam tak ni.
Kalau akidah ni kita dah salah. Tak tahu tak? Dulu kita ambil SPM. Kalau BM kita fail, kita tak lulus SPM. Walaupun matematik kita A, modern math kita A, sains kita A, dulu panggil apa? Geografi kita A, tapi BM fail. Betul tak? Kena repeat. Kamu macam akidah. Akidah kita salah. Derma banyak tak masjid. Derma banyak ni. Sponsor nak yatim. Sponsor sekolah tapis. Beli aircon sekolah tapis. Apa lagi tak ada orang nak buat? Beli beg jenazah bagi masjid. Bukan buang-buang tu yang 60,000 tu. Bagi duit banyak. Beli Quran taruh sini orang baca. Beli Yasin orang baca Yasin. Sponsor Yasin. Tapi akidah is wrong. Everything is gone. Tak boleh pakai. Tak nilai. Tak terima. Kenapa? BM fail. SPM tak dapat dia. Bagi kementerian. Tapi saya mana satu dapat A. Sejarah dapat A. Macam mana tuan? Saya dapat SPM. Awak mesti dulu BM. Bagi rakyat Malaysia, awak mesti dulu BM. Untuk awak dapat sikit SPM. Itu dasar berikan negara lah. Macam juga tidak. Tahu Ustaz Zaki naik. Zaki naik di mana? Zaki naik. Ambil buat yang pun. Mula apa tu? Saya. Tak apa. Memang pun saya. Ustaz Zaki naik. Ustaz Zaki naik ni. Orang tanya, orang India tanya ni, orang Ibu tanya ni. Kenapa? You cakap kita orang kami masuk neraka. Sedangkan kami ni dikata tolong orang miskin. Kami pun ada NGO, tolong ni, tolong bantu orang banjir, bantu orang puluh kat India. Kenapa UK dia kata, kita ni, jangan Muslim ni, masuk neraka. Lagi naik bagi contoh ni pula. Kalau you masuk universiti, ada satu yang kita lulus. Kita lulus, kita masuk buat sekolah. Betul tak kata? Betul. Sama macam ni. Nanti contoh yang mudah faham lah. Akidah kita salah. Kita kata Tuhan di tempat, habis. Tuhan di kanan, habis. Tuhan ada kaki, habis. Tuhan cumit, no cakap ni. Kadang yang pergi cakap ni ceramah kami ni. Ini yang pergi dua. Kita jangan cakap yang betul-betul. Kita kata, Allah ni dia tak sama macam makhluk. Dia tak faham makhluk apa ni? Makhluk ni manusia, pokok, binatang, rumah, batu, kayu. Habis dia macam mana ni? Tuhan ni rupa dia macam mana? Kita tak tahu. Nanti kita semayang rajin-rajin, nanti kita masuk surga, waktu tu baru nampak Tuhan. Oh ya. Habis Tuhan tak ada langit, kenapa nenek mulut begini? Nenek pun ada gigi. Bukan nenek gigi, memang betul gigi. Nak makan mulut tak boleh. Takut sangkut. Nanti gigi tanggal. Politen pun pakai. Politen pun. Apa politen tu? Ni yang makan ke dalam kita ni putih tadi. Tanggal juga gigi ni. Apa nenek angkat tangan ni? Nenek angkat tangan kenapa? Apa yang buat? Saja angkat tangan? Kenapa nenek tak? Kau pergi tak boleh ke? Budak sekarang dia beri pertanyaan Profesor sudah jawab orang. Saya tengoklah, saya situ dari 10 orang tanya rumah saya. Budak-budak sekarang dia punya soalan. Dia tengok berita, atuk ni macam Cina Dia boleh itu atuk ni macam Cina atuk ni Cina atuk ni Melayu ke Cina? Dia kata Jawa. Sebab dia bapak Jawa. Lagi tak percaya. Dia memang diorang ni keep thinking dia berfikir. Nampak nenek rumah kami sini, rumah kami. Nenek nangis. Kenapa dia nangis? Nenek sedih. Nenek banyak dosa. Dia cakap, nenek buat apa dulu? Nenek tu tak pakai tudung. Zaman nenek tu tak pakai tudung. Kenapa dia tak pakai tudung? Dia jawab apa? Nenek tu pakai korset. Tu korset. Allah tengok pun tak menampak tak? Ini tulang tudung pakai tu. Kalau tengok sikit ada, tengok ni. Mana orang dulu pakai Tak semput ke nampak dia?
Macam bengkung kan. Cakap pun sangat nampak dah. Orang nak pakai. Tudung ni tak tahu lah kain lapis meja mana dia ambil. Tudung tinggi je. Nampak jambul. Itu ki usaha tu. Ki level usaha. Nampak jambul ni. Pakai tu level usaha untuk dua. Kalau orang awam ni memang tak ada tudung lah. Kebanyakan lah. Tak semua lah. Lepas tu saya tengok gambar-gambar sekolah saya kan. Masa saya form 5, form 4. Ada budak-budak yang tudung lampu pun tahu. Kelas politeknik. Kelas saya form 4 2 orang je. Pakai tudung. Tapi ada kelas lain yang ambil perempuan. Dia ada mechanical dengan binaan bangunan. Dan bangunan ni ambil perempuan. Kalau orang ni banyak jadi arkitek untuk perempuan ni. Jadi kalau ni arkitek kena ambil ni lah. Ambil bagi bidang tu. Binaan bangunan. Jadi gambar lama saya nampak yang budak-budak pakai tudung atau budak pakai tudung lampu ni. Kebanyakan budak-budak dia sampai berenang, tanya barang. Saya berarti ni budak tanya barang ni. Tapi kalau budak-budak KL, tak ada pakai tudungnya. Zaman saya. Tapi bila orientasi, sekolah teknik bagi tudung biru. Semua wajib pakai. Lepas orientasi, dia buka-buka. Tu dulu punya cerita lah. Tapi sekarang nak jumpa orang tak pakai tudung ni agak payah. Ada bukan tak ada. Masih ada. Tapi orang nampak ganjil. Kenapa tak ada tudung? Dia gitu. Syukurlah kita ni hidup zaman sekarang ni. Allah bagi kita masa untuk datang belajar. Jadi mukhalafatuhu lil hawadith ni bersalahan Allah dengan segala yang baru. Dia beritahu apa? Tulis lagi nota kat bawah tak kuning tu. Dia beritahu apa? Allah ini tidak sama dengan makhluk. Tulis lagi. Tak kuning tu bawah lagi. Lepas tu lukis arrow yang kanan ni. Allah itu Esa. Lukis dia pula ni. Nampak tadi tu tak? Tak keluar. Sekejap. Kat mana sekejap. Tak keluar juga. Tak apalah. Dia lah. Okey. Allah itu Esa. Tulis dekat Esa ni, tulis lagi satu arrow ke atas. Esa ni mana tunggal. Esa dari segi zat. Esa ni tulis lagi wadahnya. Esa ni mana tunggal. Tak ada yang zat macam Allah. Tak ada. Macam mana zat dia? Allah tadi yang mengetahui zat dia, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, dia punya kunci dia, tiada yang sama macam Allah. Satu dari segi zat. Satu dari segi perbuatan. Atau perbuatan tak? Perbuatan makhluk ni tak beri kesan. Yang beri kesan apa? Perbuatan apa? Perbuatan Allah. Makhluk tak beri kesan. Ini fakta-fakta ni akan kena salin. Ini semua fakta tauhid. Makhluk tak beri bekas. Makhluk tak beri kesan. Nasi tak boleh bagi kenyang. Yang kata makan nasi kenyang itu hukum adat. Kebiasaannya nasi bagi kenyang, tapi bukan nasi bagi kenyang. Yang bagi kenyang itu Allah. Faham Yang bagi kenyang itu Allah. Hanya perbuatan dia yang beri bekas. Maknanya dia Esa, dia aja, dia tunggal yang boleh beri bekas. Itu nama dia Esa dari perbuatan. Kita perbuatan kita lepas buat ni, lepas buat ni, betul. Saya nak tarik meja. Lepas tu saya pergi sana, saya tarik ni. Ni apa? Dorong pas daftar manual. Apa tadi Ustaz Iman tinggal dia nak ambil apa tadi. Kalau saya tarik ni, saya nak tarik sana, saya pergi sana. Mana itu pekerjaan saya nombor 2.
Betul tak? Tapi Allah punya perbuatan bukan begitu. Dia tak ada lepas A, B, lepas B sikap. Dia nak buat macam mana, dia tak kendak dia. Betul. Kita dua tangan perbuatan kita. Saya ni right handed, saya tangan kanan. Tangan kanan saya lebih kuat dan kiri. Betul. Ada orang tangan kiri lebih kuat tangan kanan. Perbuatan kita buat apa, kita penat. Senang diri kita penat. Kita rehat kejap, tidur, besok pagi bersama kerja. Tapi perbuatan Allah bukan begitu. Dia tak ada penat. Jadi kalau dia kata Allah tak turun ke hujan lagi, Allah penat. Bukan, Allah tak penat. Penat tu sifat apa? Makhluk. Sifat apa? Kekurangan. Kekurangan. Makhluk ni penuh dengan sifat kekurangan. Allah bersifat dengan sifat Kesempurnaan. Kesempurnaan. Ketuhanan. Kamalat. Kamalat ni apa? Sempurna. Kesempurnaan. Akak tulis ni sampai muntah. Dah lama akak faham. Tulis saja. Tak faham tu satu kekudaan lain. Tulis dulu. Tulis dulu. Nanti lama tulis lagi. Lama ingat. Oh ni yang tadi aku tulis malam ni. Bila dia ni. Mana boleh tulis nanti data tu dah ada dekat dalam kepala otak kita ni. Bila dah sekali kita tulis, dia akan mesh. Ni dia. Kita ni ada database yang kuat dalam akal. Kita dari kecil-kecil kita belajar ni lampu. Jadi sekarang dia tengok, kita ada jawapan lampu. Kenapa? Kita dah ada database dalam akal kata ni lampu. Katakanlah tu benda kita tak pernah tengok, first time tengok. Kita tengok. Bila kita tengok, Allah menjadikan akal kita ni, dia meshkan, mesh ni apa? Dia samakan Padan. apa yang data dalam kepala otak ni disamakan. Lepas tu dia akan jawab, macam lampu. Macam lampu, dia bukan lampu. Kita nampak muka orang first time. Beli nasi lemak, tengok muka orang. Lepas tu, otak kita beritahu. Macam Mak Limah. Tapi tak pasti Mak Limah lagi. Jumpa je, Mak Limah cerita, apa habau, hawa wala habau lama tak nampak. Mak Limah orang Melaka. Baru otak dia kata, Mak Limah confirm. Nampak? Itu akalnya dia ada database yang kuat. Guna dia. Mula-mula kita cantik. Dia akan masuk database ni, tengok cantik. Itu cantik tu. Allah itu Esa. Puk dia masuk sini. Faham dah sikit Esa tu apa? Nanti belajar lagi. Dia cari mesh. Mesh ni dia. Tu dia faham. Mesin yang hebat yang Allah buat dalam otak kita ni. Gunakan. Esa dari segi zat, maknanya zat dia tak sama. Zat dia tunggal. Dia aja memiliki zat gitu. Macam mana? Nanti dalam surga dia tengok. Mudah-mudahan dengan rahmat dia kita datang belajar kan. Dengan bertemu-temu kita ni Allah hantar kita ke surga. Rasulullah dah janjikan, siapa yang membuka jalan pada menuntut ilmu, Allah akan membuka baginya jalan ke surga. Yakin Rasulullah kata ni betul, yakin. Tak goyang. Rasulullah ni dia wahyu, betul tak? Dia bukan cakap betul-betul macam kita, dia ada wahyu. Apa dia cakap ni, Allah suruh cakap, dia akan cakap. Dia dipandu 100%. Jadi datang mencari ilmu, Allah akan bagi buka jalan ke surga besok, insya-Allah. Dengan rahmat dia. Esa pada perbuatan, esa pada sifat. Sifat dia tak sama dengan sifat kita. Kita kata Allah ni pengampun. Dia sifat pengampun. Pengampun ni datang dari mana? Datang daripada iradat, kehendak dia nak mengampun. Datang daripada kudrat, kuasa dia nak mengampun. Lepas tu kita kata apa beza sifat 20 dengan Asma Husna ni? Asma Husna ni semuanya datang daripada sifat 20. Wujud ni dia melahirkan semua sifat ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'minun, Al-Muhaiminun, Al-Aziz, Al-Jabbar yang kita baca tadi. Kalau wujud tak ada, semua tak ada. Betul tak? Kalau wujud tak ada, Ar-Rahman pun tak ada. Ar-Rahman ni dia keluar daripada wujud. Sifat wujud Allah.
Kuasa. Tahu, kudrat. Contoh kudrat. Macam-macam sifat kalau ada kudrat. Al-Wali. Al-Wali ni apa? Menjaga. Al-Hafiz. Lebih kurang masuk juga memelihara. Al-Barik. Barik apa? Mengurus. Kalau Allah tak ada kuasa, macam mana nak ngurus? Kudrat, datang dari kudrat. Al-Ghani. Al-Ghani apa? Terkaya. Kalau tak ada kuasa, macam mana terkaya? Betul tak? Sebab tu Asmaul Husna ni banyak datang daripada sifat 20 ni melahirkan Asmaul Husna ni. Lepas tu kalau kita belajar Asmaul Husna ni, ulama dah kata cukup pada 13 pun tak apa. Dia 20. Yang kau nunggu tu tambahan daripada pendapat lain. Cukup dia menceritakan tentang Allah dengan lengkap. Jangan keliru. Jadi Allah tak apa? Allah itu esa dari sifat dia, yang sifat dia tak sama dengan siapa saja. Allah ni dia Ghafur. Ghafur ni apa? Pengampun. Kita kalau ada orang buat kita, teruk lah. Dia fitnah kita, dia kutuk kita, dia hantar sihir kat rumah, kata gitulah. Dia nampak kita tengah jalan, dia peli-peli kita. Dia panggil kita macam-macam nama yang tak baik. Atau hari dia minta maaf dengan kita. Dia buat kita bukan sekejap. Bermula daripada hari pertama PKP sampai sekarang minta maaf. 3 fasa dekat. Kita punya sabar. Dia cakap. Orang yang kata kau ni sabar betul. Kalau aku dah terajam budak ni. Tak apa lah. Tapi hati geram ni. Bukan tidak geram ni tak. Dia kata kita berlagak, dia kata kita begini, dia kata kita ni nak ni, nak itu, nak ini, tak padan dengan apa gaji kecil, macam-macam dia kata lah. Tak padan dengan tua, nak gini, gitu. Habis tu sebut. Dah ada orang sampaikan pula, dah betul dia kata memang aku sebut. Bukan tidak apa kata. Ni kau hancur gila ni. Kata dia minta maaf kita. Mak Limah, saya minta maaf lah Mak Limah. Rasa-rasa boleh maaf tak? Tapi kalau orang sini memang dimaafkan. Orang sini lah. Saya minta maaf lah Mak Limah. Saya buat salah. Kau buat apa? Aku tutup Mak Limah, hantu Mak Limah, mak lampir lah, apa benda gitu-gitu. Apa semua dia cerita? Betul ke kau buat ni? Aku dengar orang cerita. Betul Mak Limah. Saya cakap dekat pasar, saya cakap dengan orang jual ini nasi lemak. Tanya lah. Saya memang cakap, saya minta maaf, saya salah. Itu dia kata apa? Okey, aku maafkan kau. Tapi kau jangan datang jumpa aku lagi. Juga mungkin itulah. Allah dimaafkan, orang bertaubat, diampunkan, dia beri syurga lagi. Dia beri kasih sayang dia lagi. Dia beri pahala dia lagi. Orang minta ampun dengan dia, taubat dengan dia. Sama macam kita. Tak lama. Kita hebat kita macam mana kita mati juga, kita sakit juga. Allah sempurna dia tak berubah. Dia tetap sempurna. Kita ni mulia kalau orang kata kita mulia lah. Kalau orang ikut kita, orang cakap kita bagus, orang nampak kita mulia. Allah ni, kalau orang sembah ke tak sembah, jin sembah ke tak sembah, orang derhaka ke semua sembah dia dengan baik ke, dia tetap sempurna. Kenapa? Sifat dia ni adalah Esa. Nanti kita akan cerita lagi ni pada wadahnya. Sekarang kita kenal dulu. Nanti masuk di 20 wadahnya, nanti doa lah, janganlah jadi PKP 18, PKP 16, pensan tu. Sampai pencin tak boleh belajar. Lantas saya pun dah mati je. Saya datang tinggal 8 orang, mana lagi? Innalillahi wa inna ilaihi. Mak Limah, bukan Mak Limah ni, bukan Mak Limah ni. Marah pula Mak Limah kata aku innalillah. Macam Joya mana? Innalillah. Semua cakap itu. Mana abangnya orang ni? Innalillah. Ustaz tahu tak? Sekarang PKP 18 tau. Bukan PKP 3 lagi. Ramai dah meninggal Ustaz. Yang datang pun masih baru datang. Ustaz ni apa? Tak faham lah. Dulu dah ajar. Bila belajar? PKP 2. Ni dah PKP 16 Ustaz mengingat. Yang belajar daripada awal pun tak ingat. Doa lah. Doa sama Allah kan. Jangan masjid tutup lagi lah. Saya dulu saya rasa macam tak datang lagi rasanya masjid ni.
Lama sangat. Saya dah fikir gitu kan. Tak datang lagi masjid ni. Agaknya besok lagi 3 tahun aku dah tua, aku pergi masjid dekat-dekat je lah. Jadi masjid ni jauh lah. Tak datang lagi, agaknya dia pun makcik-makcik ni. Tapi Allah tak ada kan datang, dia datang lah. Itu doa Okey. Dan erti makhluk. Tu. Definisi makhluk kena faham. Apa definisi makhluk? Adalah apa sahaja. Apa ni maknanya bernyawa ke tak bernyawa ke? Besar ke kecil ke? Nampak ke tak nampak ke? Ada benda tak nampak. Dia ada. Contoh, angin. Dia ada tapi tak nampak. Ada benda nampak, ada. Macam ni kita nampak ni. Angin mana kita nampak. Tapi angin orang boleh masuk dalam balang. Betul. Oksigen, orang masuk dalam balang. Orang masuk dekat hidung kita. Orang kalau kita sesak nafas, dia masuk gas. Tu kata masuk gas. Tapi nampak tak angin ni? Tak nampak. Mana nampak angin? Yang nampak adalah kesan daripada angin. Apa? Pokok goyang. Ada fungsi aircon. Macam itulah dia buat tu tali-tali hijau. Nampak tu? Nampak tampal tu? Pendek pula tali dia. Tu beza dia panjang tu. Dia nak rasa dengan tangan tak boleh tinggi. Jadi kenapa dia buat tali hijau? Dia nampak tali tu goyang. Tu orang tua kata kalau tak ada angin masakan pokok goyang. Betul. Kalau tak ada aircon masakan tali hijau tu goyang. Jadi angin tak nampak. Tapi mana tahu angin ada? Benda goyang. Nampak pokok. Siapa goyang pokok ni? Angin. Mana angin? Tak ada angin ada. Tu angin tu. Adanya sampai tenggelam kampung kan, angin tiup. Ada angin? Tak ada. Tak kali lah ada angin. Tu. Rumah kau kereta kau terbalik tu angin tu. Okey. Dan esa dari segi kesan perbuatan. Maknanya apa maksud apa? Kita buat benda pun berkesan. Tapi kesan kita adalah dengan izin Allah. Dan kita tak ada apa-apa kuasa untuk mengesankan. Kita cuba usaha. Tapi kita tak ada apa-apa usaha, tak ada apa-apa kesan yang mengesankan benda tu. Kita tak boleh kata zat api tu yang membakar. Faham? Kita kena kata Allah yang membakar. Perbuatan Allah yang membakar. Bukan zat api. Dan tak boleh kata zat api dengan Allah dua-dua join untuk bakar. Tak. Kita kena kata Allah yang membakar. Tapi kalau Allah bakar, buat apa pasal api? Apa jawab? Apa jawab? Allah suruh pasal api. Allah suruh lahirkan sebab. Betul. Allah suruh beramal. Tapi yang masuk ke surga dia. Allah suruh jaga diri. Jangan campak diri. Jangan makan racun. Allah dah beri semua dalam Quran dah cakap. Jaga diri, jaga agama, jaga keluarga. Allah suruh. Jadi kita buatlah. Rasulullah suruh. Bila Rasulullah suruh tu Allah suruh. Talabul ilmi faridah. Apa tu? Apa maksud dia? Talabul ilmi faridatun. Muslimin wal muslimat, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang lelaki dan perempuan. Tapi yang bagi ilmu siapa? Allah. Yang bagi faham Allah. Tapi kenapa pergi belajar? Rasulullah kata talabul ilmi faridah. Dan dia punya pewaris-pewaris dia, ulama kata tuntutlah ilmu. Rasulullah juga kata tuntutlah ilmu daripada buayan sampai yang lahat. Yang lahat tu orang ajar lagi. Wahai limah, dia kata bukan limah sini aku nak tukar nama pun tak tahu dah. Wahai mak limah, kejap lagi datang dua malaikat. Jangan kamu takut. Dia adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Maka dia akan bertanya siapa Tuhan kau, berjawab dengan tenang dan teguh, Tuhan kau Allah.
Sampai hari Ahad kita diajar. Sekarang belajar. Belajar Allah ni macam mana, kenal dengan dia macam mana, supaya nanti kita dalam kubur nanti, bila kita kenal dia betul-betul, kita boleh jawab, Tuhan aku tu Allah. Kalau tak boleh jawab Kak, bang, ini beratlah. Maknanya kehidupan kita gagal. Lepas tu sekarang ni kena isi diri kita ni, dada kita ni dengan ilmu-ilmu kan yang betul. Mengenal Allah. Okey. Jadi dah tulis Esa tadi apa kan? Dah faham Esa ni apa kan? Esa ni wadaniyah, Esa ni tunggal. Dan Allah itu dia wujud di Esa dari segi zat, dari segi perbuatan, dari segi sifat, dari segi asar. Asar ni kesan perbuatan. Okey. Okey, kita relate kejap. Faham ke pening? Tengok apa ni apa emas bergerak-gerak macam muam ni. Best pakai emas juga muam tak tahu tu. Dulu buat jadi kan? Kamu ni. Apa ustaz cakap orang? Orang tak nampak. Tapi muat 5 kali nampak emas bergerak. Berfikir ke apa ke? Boleh faham tak? Saya ceritakan ni cara perlahan yang mungkin. Tapi Allah jurulah yang beri faham. Jadi kita tahu kan. Jadi kalau saya tanya, okey dah faham saya tanya. Makhluk ni macam saya, dia macam akak macam macam sini akak sini. Adalah apa? Adakah kita ni apa? Daripada apa yang terpandang kita ni apa? Adalah kita ni hasil sifat Allah ke? Perbuatan Allah ke? Kesan perbuatan? Macam ni. Kesan perbuatan. Perbuatan Allah mencipta. Perbuatan dia mencipta. Sebab dia ada sifat yang boleh mencipta. Betul tak? Bila dia ada zat, dia mesti ada sifat. Bila ada sifat, antara sifat dia mencipta. Dan bila dicipta, kita nampak benda ni semua ni, makhluk, binatang, kucing, monyet, apa benda semua, pokok, kayu, itulah apa? Itulah kesan perbuatan dia. Daripada makhluk ni lah, kita tahu, mesti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Itulah Allah. Dapat cucu kan, cucu keluar, baby. Kita kata comel baby ni, jangan lupa. Cakap cucu kita, kalau cucu kita nama Fatimah, Allah ciptakan kau lah. Walaupun kita cakap seorang kan, comel baby ni, Allah yang ciptakan. Macam itulah. Nanti keluar nanti tengok pokok-pokok cantik. Jangan cakap, wah indahnya alam semula jadi. Jangan cakap itu. Indahnya alam semua Allah yang jadi. Baru nampak Allah. Ni keluar ni kan panas. Terangnya sang surya. Orang panggil sang surya kan. Terangnya matahari. Dan hati kata, ya Allah, engkau yang menerangkan matahari. Macam orang bercinta, tengok apa pun ingat kekasih dia. Nampak slipper kat luar pun slipper mak dia tu. Ni slipper mak, dulu panggil makwa kak. Dulu panggil makwa Kan orang panggil budak-budak panggil awet Lain pula bunyi Awet ni baru orang Malaysia pakai Dulu kita panggil kata makwa Kau dah ada makwa belum? Mak tanya kau dah ada makwa belum? Faham lah makwa tu apa. Kenapa makwa tak tahu? Tak maklum makna Kau tak ada apa? Hawa? Mendai. Mungkin daripada hawa. Awet. Tak ada pula mak kita tanya anak abang kita, kakak kita, engkau dah ada Pak Adam belum? Tak ada pula Adam. Kita tanya engkau dah ada Pak Awa belum? Pak Awa, Mak Awa. Kalau awet, perempuan, kalau
Lelaki. Awak. Awak Apa? lelaki. Lelaki balak Ustaz. Balak. Cowok. Cowok. Oh, balak. Kewe Ustaz, kewe. Gewe. Rantan. Orang lain ni jaga kita Gewe gewe. Kelantan. Tahu lah apa benda sebut budak-budak sekarang. Awek lah kita dengar, tak awek. Jadi awek ke cewek ke gewe ke. Kesan perbuatan Allah. Oh, cantiknya alam mula jadi ni. Bukan mula jadi tau. Mula jadi ni kita kena masuk kenapa? Dia jadi tak ada orang musik lagi. Itu boleh. Tapi siapa jadikan? Allah jadikan. Tapi jangan kata macam orang putih, nature. Nature ni maksud mereka apa? Kalau orang tak ada agama dia kata jadi dengan sendiri. Mana ada benda jadi dengan sendiri? Betul tak? Dari kita tauhid salah kata tu. Dulu guru kata jangan kata cantik alam semua jadi. Kata apa? Cantik semua Allah yang jadi. Itu latih. Kalau cucu kita dia pergi luar negara, mak dia bawa pergi Korea. Dia balik dia tunjuk mak dia punya handphone. Nenek tengok nenek. Alam semula jadi kat Korea nenek. Ini sejuk, ini sejuk. Ini alam semula jadi nenek. Cakap dengan dia tu, bukan alam semula jadi. Ini alam semua Tuhan bagi jadi. Cucu kata pelik pula ni aku ni tak pernah aku dengar juga. Kau tak belajar ni kau tahu. Ini semua alam bagi jadi. Tengok matahari, ya Allah, kau yang jadikan matahari, hebatnya kau ya Allah. Kau jadikan matahari, kau cipta matahari tu. Kau bagi pula dari suhu berapa sampai dah bumi tegang, tak panas, tak sejuk tak terbakar kepala orang. Allah kontrol di temperature. Kita nak kontrol temperature, rumah aircon rumah kita tintuk, kejap panas, kejap sejuk, kejap gigil, kejap apa. Ini dah tua ni macam. Allah kontrol temperature. Tak payah ada pembaca kat matahari tu kan. Berapa Celsius tak ada. Allah kontrol. Tak dekat sangat, kalau dekat sangat terbakar, tak jauh sangat dia sejuk, Allah kontrol. Allah kontrol pusingan bumi ni. Dia pusing keliling matahari. Macam mana bumi ni pusing dan kita tak jatuh. Nampak dia pusing? Pusing? Ada tak kita kata pusing? Jangan cepat, bumi pusing. Ada? Tak ada kan? Jadi doktor rasa. Allah punya kekuatan macam biasa. Kita pergi nasi lemak, pergi belajar. Tak ada orang rasa, bukan meja, bumi pusing, mak, tolong mak. Tak ada. Tapi dia pusing tak? Dia pusing. Kejap kat sana, kejap kat sini. Lepas tu dia pusing, yang negeri belah sini betul sengit, betul tak? Ini betul jatuh. Tak pernah dengar orang jatuh lagi. Albert Einstein kata, kenapa tak jatuh? Sebab ada gravity. Dia kata gravity. Kenapa saintis kata burung boleh terapung? Tahu tak burung kelicap? Tahu burung kelicap tak? Dia kan paruh dia panjang kan. Dia nak tengok benda tu, dia nak sedut tu, dia betul terapung, nampak kat TV. Kata kenapa dia terapung? Kenapa dia terapung? Kenapa ada burung boleh terapung, terbang, boleh jatuh? Kenapa? Dia kata kalau ikut sains dia kata apa? Dia tarikan graviti. Tak tahu lah apa nama dia lah. Adalah nama dia. Betul tak? Allah kata dalam Quran apa? Engkau lihatlah burung tu. Siapakah yang mengapungkan dia? Allah tanya. Kita jawablah graviti dah, siapa benda, ahli sains jawablah. Sebenarnya apa? Hakikatnya apa? Allah nyampungkan dia. Keluar-keluarkan nampak berubah kita terbang depan kita. Allah nyampungkan kau. Allah tanya dalam Quran. Air mani ni. Siapa yang menghidupkan? Kami ke atau kau? Allah cakap dalam Quran. Siapa yang hidupkan mani lelaki juga mani perempuan ni? Dan bertemu. Daripada berjuta sel ni ada seekor masuk, pun kena dekat mani perempuan, penisi kita. Dan bertemulah jadilah segumpal darah. Allah tanya siapa yang hidupkan? Allah tanya. Tahu tak?
Kita kata doktor pakar ni dia buat sampai bini aku mengandung, dia pandai dia ambil ni, dia tebuk ni, dia campur ni, dia gini. Bukan doktor pakar, faham? Allah yang jadikan. Orang lain tak jumpa pakar pun mengandung juga. Betul tak? Itu usaha kita lah. Kalau nak berubat tak apalah, pergilah jumpa. Tapi hakikatnya doktor pakar tak boleh cipta manusia. Dia tak boleh cipta baby. Walaupun dia guna tabung haji. Itu buat kajian ilmu dia. Allah yang izinkan. Ramai orang jumpa doktor pakar pun tak mengandung juga, betul tak? Ada orang jumpa doktor pakar bayar 200,000 mengandung. Pergi Indonesia, Jakarta mengandung, balik rumah kena batuk. Mengandung 3 bulan, batuk. Gugur. Dengan batuk, dia gugur. Tanda apa tu? Bukan dia cerita. Dia tak cerita. Dia boleh usaha daripada kajian dia lah untuk menyuburkan apa saja yang tak subur lah. Rahim, air mani. Tapi yang cerita yang jadikan tu Allah. Siapa yang hidupkan baby dalam perut? Allah. Kita nak latih ni, pada tu. Nak buang kebesaran makhluk ni, nak masuk dalam kebesaran Allah. Ini kita tak dapat dalam ni. Sebab kita dah biasa dengan adat kebiasaan. Itu yang kita nak rasa tu. Okey. Nombor 4. Sambung. Nak baca tauhid. Baca tauhid. Nak baca fiqah. Nanti akan ingat nanti minggu depan nombor 4. Dia ada 49 fakta. Satu minggu kalau satu, 40 minggu habis. Tak tolak PKP lagi. Tak apa, ada benda akan cepat. Ada benda akan terang dengan lama. Tak apalah. Okey, tengok fiqah. Last kali kita berhenti minggu lepas tak baca fiqah. Sebelum ni kita baca apa? Rasanya definisi solat kita ulang kali kedua kot. Ada satu slide tak tandakan 21 bulan tu. Tak nak ikut yang online. Sebab online dulu tak ramai yang ikut kan. 2 kali kelas online siapa ikut angkat tangan? Tak ikut. 2 kali dia lepas. Tak, 3, 4 orang ikut. Yang lain tak ikut online kan? Tengok yang bukan online. Bunyi kat mana? Tahu ni tak? Bukan 24. Rukun semayang. Bukan definisi solat. Yang lain tengok. Bukan Nuzam tengok kat mana? Muka berapa? 21. Last kali bulan 10. 6 dan 10 tahun lepas. Muka berapa? 20. 24. 24. Rukun pertama niat. Betul. Yang lain? Yang lain tanda kat mana? Betul. Akak pun nanya tu kan betul. Sebab lama Okey. Rukun pertama niat. Kita dah baca tak dalam kitab atau kita tengok slide? Dulu tak ada slide, kita tak pakai slide. Sekarang mau pakai slide. Kita baca balik dalam kitab lah senang. Nanti saya cari di slide. Kenapa slide ni tak berubah? Sekejap. Okey, sekejap Rukun untuk rukun solat kita baca bab niat. Kita baca pada muka berapa tadi? 24. Okey, kejap.
Tu kakak yang meninggal tu nama dia tu baru ni PKP orang sini lah tu. Dan orang tu kena kanser perut, ulcer apa tu. Ada saya baca 3-4 orang juga lah yang meninggal ni. Yang tamu belajar kita. Orang yang selalu duduk kat sini tu ada. Lama tak nampak Yang pakai tongkat tu yang duduk atas kursi. Ada. Tak sihat lah. Ada dia lagi. Yang dulu tu yang kena slip disc tu ada lagi. Dia kalau orang tu dia tanya tu lah ada lagi. Sakit ke, tak perlu keluar rumah ke. Saya tengok lama dah tak ada, saya risau juga tanya apa khabar. Okey. Nampak tak? Atau tak tajam? Saya ni tak boleh bangun ni, banyak benda oil ni. Dia tajam tak? Berabuk? Kelabur. Macam berabuk pun ada. Okey. Inilah yang paling cantik orang tunjuk lah. Yang belajar orang tua, yang ngajar pun orang tua. Kelip-kelip mata. Nak cakap macam mana? Okey, kita baca kitab sambil tu kita tengok slide. Akan ambil gambar kat berdiri depan ni boleh. Ambil gambar. Okey, rukun solat yang pertama. Niat. Okey. Bila kita kata niat, tengok sini. Tengok slide ini. Orang belajar niat ni, dia kena tahu 20 perkara. Okey. Sekarang ni, saya bagi atas masa untuk catat yang, jangan catat semua tau. Perlahan. Nanti kena kabut, nak catat, nak dengar, nak catat, nak catat, nak dengar, nak catat, lama pingsan ni. Akan catat yang kotak pertama ni. Tujuh wajah niat. Akan catat yang ni. Okey. Saya bagi 2 minit dia catat. Catat dulu. 7 wajah niat. Akak kat belakang nampak tak? Tulisan, nampak tulisan tak? Tak nampak? Ni depan ada kosong ni. Sebelah Tan Rizal ni ada kosong. Tu sini. Tak nampak tu sini. Ini depan dia pun boleh. Belakang sana boleh nampak. Dekat sikit. Kalau tak nampak, duduk depan sikit. Jadi jangan duduk nampak cukup. Duduk jarak sikit lah. Sebelah ni pun ada kosong. Ni pun ada kosong. Atau ambil gambar. Lepas tu besarkan dekat handphone. Handphone canggih-canggih. iPhone apa, Samsung ada. Pakailah. Pakai handphone. Nanti kalau tak boleh kat rumah nanti buka. Buka kat rumah catat. Mana tak dapat catat kat rumah. Itu guna handphone. Kalau Nokia 3310 minta maaf tak boleh catat. $40 orang. Lebih kurang macam minggu lepas lah. Dulu daripada 200 Manakah pergi mereka? Dah pindah kot. Orang sini ramai tak ada. Kalau lutut sakit.
Macam yang saya kerja answer tu Kau kerja dah? Tolong ada bawa dia. Mana-mana rumah dekat tumpangkan dia. Yang pakai tongkat tu kan, yang kaki tunjuk tu. Akan bangun ambil gambar. Nanti besarkan kat handphone, nanti cantik. Buat cara itu boleh. Apa-apa cara lah. Jadi kita boleh cantik. Atau tu kawan sebelah bacakan. Okey. 7 wajah niat. Salin kotak hijau dulu. Jangan salin lain lagi. Dah belum? 7 wajah niat ni, fungsi dia untuk mengenali niat. Untuk memperkenalkan niat. Dan cara nak memperkenalkan ini ialah dengan kenal rupa dia. Dan rupa itulah nama dia wajah. Okey. Dia ada 7. Sambil-sambil salin sambil dengar. Dia ada 7. Mula-mula kena tahu tarikh. Tarikh dalam bahasa Arab saya dah tulis dulu. Fasdun syek. Tengok nota lama. Muqtarinan. Awalun bifi'lih. Fasdun syek. Qaf, sod, dal. Tandakan. Qasdun. Qaf, sod, dal. Qasdun. Syai'a. Sim ya amzah tanwin atas. Syai'a. Lagi muqtarinan. Mim, qaf, ta, ro, nun. Muqtarinan. Mim, qaf, ta, ro, waw, nun. Awalun. Alif, waw, lam. Tandakan sabdu. Awalun. Awalun. Lepas tu, bifi'li. Ba, fa, ain, lam, ha. Nampak tak? Ba, fa, ain, lam, ha. Bifi'li. Erti dia menyengajakan sesuatu perkara. Qasdun syait. Syait ni sesuatu. Suatu perkara kena beri syait. Laisa kamitslihi syait. Tidak sama dengan suatu perkara. Allah itu laisa kamitslihi syait. Atau syait. Muqtarinan. Dengan menyertakan. Awalun. Pada awal. Bifi'lih. Ada kita kata muqtarinan bifi'lih, menyertakan pada perbuatan. Tapi masa saya belajar dulu, guru kata tambah lagi satu perkataan. Muqtarinan awalun bifi'lih. Dia dulu tambah lagi supaya lebih mudah faham. Dia kata ada kita tambah awalun bifi'lih. Jadi niatnya apa? Menyengajakan satu perkara. Sebab itulah kita kata sahaja aku sembahyang, sahaja aku puasa, sahaja aku begini, sahaja aku mandi wajib. Maknanya sengajakan perkara ni. Sengaja maksud apa? Buat dengan sedar, buat dengan faham, buat dengan tahu memang aku nak sembahyang. Aku tahu, aku sedar aku nak wuduk. Aku sedar aku nak tayamum. Aku sedar aku nak mandi wajib. Aku sedar besok aku nak puasa. Bukan buatnya dengan tak sengaja. Dengan sengaja. Sengaja tu Nabi kata sahaja tu lah. Saya tanya akak akak pernah tak cucu akak tanya? Ni, kenapa sahaja aku mengambil wuduk? Kenapa sahaja aku ni? Pernah tanya tak gitu?
Anak bertanya tak anak? Anak dah besar kan? Itulah gitu. Sini ada tak orang cucu dia lebih 10? Angkat tangan. Ada lebih 10. Akak berapa? 11. 15. Boleh mak. Boleh buat tim bola, lebih lagi tim bola. 17. Allah, lagi ramai. Mak saya cucu dia berapa Berapa ni? Mak kita berapa? Mak abang. 40 tak? Lebih 40 Cicit dia je berapa Cicit dia kalau kat saya cicit dia 6. Abang saya cicit dia 4. Bukan mana cicit lah. Tapi cicit dia mau 30. 20 lebih cicit dia. Cicit mak abang 10. 10 lah. Dengan kami ni 10. Cucu saya 10 orang. Cicit mak saya tu. Kadang anak saya bawa ni, ni cicit. Mak saya. Dia pun tak kuasa kat kita. Tak berapa nama cicit pun tak faham. Itu dia. Dia dah baring kan. Ni cicit nombor 5. Je lah. Kalau dulu masa lihat, tanya nama siapa ni. Bagus budak ni. Itu je kan tu. Baik budak ni nanti. Sekarang dia dah sakit. Anak nombor berapa? Itu dia cakap. Dia dah tahap tu dah dia boleh. Itu cicit. Kalau cucu akak tanya, kita ajar dia. Kita jaga dia. Okey, ni ajar dia duduk. Jom. Okey. Buka paip. Jaga kau kuat. Dosa membalik air. Okey. Komo-komo. Okey, gini. Masuk dalam hidung. Gini. Okey, sekarang tak ada tangan. Saja aku ambil wuduk, cucuku bertanya, kenapa saja ni? Main-main ke ni, macam saja. Nenek jawab apa? Saja ni Kabul Syed. Nenek tahu Nenek baca. Padahal baru pagi tadi belajar. baru pagi tadi belajar, nenek tahu Kabul Syed. Nasib baik kau tanya hari ni. Kalau kau tanya semalam, nenek boleh jawab. Sahaja ni maknanya awak buat, cakap cucu, abang buat, Banglong buat, itu mak dia panggil dia Banglong. Abang buat, ni kakak buat dengan sedar. Dia tengah mendapat pendidikan niat dalam bilik air. Tahu? Nanti besar dia ingat, dulu aku ni, nenek aku ajar. Mana kau belajar, saya saja ni kau faham, nenek aku ajar. Berarti nenek aku ajar dulu masa aku dalam bilik air. Waktu umur aku 6 tahun. Lepas tu mak aku pergi kerja. Nenek aku jaga aku. Dia ajar. Sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Nenek sahaja ni apa? Maknanya awak buat ni, awak sedar tak awak buat? Sedar. Awak tahu tak? Sekarang ni tengah buat apa ni? Basuh tangan ni nak buat apa ni? Nak wuduk ni? Itulah nama dia. Sahaja. Bila kita niat tu nama sahaja. Tapi kalau kita basuh tangan dengan kita ada. Kita basuh muka, basuh tangan tapi kita tak cakap apa-apa, maknanya kita bukan wuduk. Sebab kita tak menyengajakan diri kita meniatkan wuduk. Niat ni apa? Ajar kita niat apa? Niat ni kita nak buat. Itu niat. Bukan dah buat. Kita nak buat dan kita tengah buat perbuatan yang pertama. Apa? Basuh muka. Awak tu niat. 5 kali cakap dia faham. Rumah cakap tak faham. Besok cakap lagi. Cepat. Sahaja aku ambil wuduk. Dia tanya lagi. Nek, sahaja ni macam kita buat, kita sedar kan? Alamak dia faham lah. Budak-budak lagi mudah faham. Betul tak? Orang tua ni dia kalau dah tua sangat dia besar. Dia dengar pun tidak. Orang tua ni kalau orang budak muda saya anak-anak cucu dia. Faham tak? Tak faham lah, dia cakap. Orang tua kalau dia faham tak? Faham tak? Entah dia faham tidak pun tak tahu. Balikkan dia cerita, aku aku tak faham, aku pun. Dia nak cakap tak faham mana. Orang tua dia main gitu
Kalau ambil gambar sama juga. Okey. Freestyle, anak kita wow macam ni. Cucu kita wow macam ni. Yang kita ni freestyle. Dah tak ada perasaan dah nak freestyle lah. Kau ambil nak gambar aku keluar macam mana pun tak apa hari tu. Tu tanda dah tua lah. Tak ada ceria lah. Freestyle ke benda ke begitu ke ni. Niat ada tarikh, apa tarikh dia? Menyengajakan suatu perkara dengan menyertakan pada awal perbuatan. Perkara itu yang dimasukkan sebagai amal. Apa? Puasa, solat, mandi wajib, tayamum, wuduk, zakat, haji, itu perkara lah. Jadi perkara ini maksud dia apa? Adalah amal dia. Dengan menyertakan pada awal perbuatan. Apa awal perbuatan ni? Nanti dia tengok sekejap kalau ada slide. Saya rasa saya ada tunjuk ni dua perbuatan ni. Sekejap Ustaz nombor berapa ni? 133. Okey. Tak nampak tak keluar Lebih keluar Sekejap. Okey, cuba tengok ni. Slide ni pula. Apa tak? Tak keluar. Apa dia keluar dari email tadi? Sekejap. Sekejap. Okey, saya nak stop presenting. Okey, saya nak buka balik. Sekejap. Okey, nampak ni. Nampak Online tak nampak Ustaz. Sekejap. Online tak nampak sekejap. Okey, yang online nampak tak sekarang? Nampak. Nampak. Ini nak terangkan apa ni? Nak terangkan perkataan awal perbuatan. Akak salin semua ni. Ini nama dia awal perbuatan. Perbuatan tu nama dia apa? Perbuatan tu maksud dia amalan. Kalau solat, awal perbuatan dia apa? Takbiratul ihram. Okey. Maksud awal perbuatan dia apa? Rukun atau fardu yang pertama. Kalau sebelum tu ada sunat-sunat tak kira lah. Rukun atau fardu yang pertama. Tu nama dia awal perbuatan. Kalau solat, yang pertama dia adalah takbiratul ihram. Jadi daripada definisi solat,
Kita tahu apa? Kita tahu lah awal buatan takbiratul ihram. Mana kita tahu definisi solat? Solat ini adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu nak kena hafal. Solat dalam definisi itu. Definisi dari segi apa tu tadi? Beberapa perkataan dia definisi dari segi apa? Istilah. Kalau definisi solat dari segi perkataan, dari segi bahasa, doa. Doa apa? Doa yang baik. Itu definisi solat dari segi apa? Perkataan. Maknanya apa? Terjemahan. Terjemahan ni doa yang baik. Ada kita kata doa, ada kata doa yang baik. Yang tu dia dua tu. Istilah maksudnya apa? Menguraikan doa. Doa ni bahasa. Jadi bahasa maknanya doa. Diterangkan tu maksudnya diterangkan melalui istilah. Istilah ni maknanya apa? Makna mengikut hukum syarak. Apa makna doa mengikut hukum syarak? Itu dia beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Itu solat lah. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dia cakap dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi kita fahamlah permulaan solat ini adalah takbiratul ihram. Jadi bila solat tadi definisi dia, kita menyengajakan suatu perkara itu, solat itu pada awal perbuatan, sebab tu kita kena niat waktu takbiratul ihram. Faham ke tak faham? Faham Ustaz. Wuduk, mula wuduk ni basuh muka. From where? From where pula? Dari mana? Kena ngada dekat orang putih. Orang putih pun cakap Melayu. Kita dulu pergi Mekah kan. Kalau konon nak belajar juga Arab lah. Kam rial? Kam rial? Berapa rial? Kam rial, ambil barang kam rial. Dia jawab bahasa Melayu, 10 rial. Dia tak kata asyara rial kan. Asyara rial ni 10 lah. Asyara rial 10. 10 rial dia kata. Rupanya orang Bangladesh. Dia tahu kita orang Melayu buat shopping kat sana, daripada belajar bahasa Melayu. Kam rial 10 dia kata. Orang baru nak pandai nak belajar bahasa Arab, cakap dengan Arab. Orang Arab cakap Melayu. Masa niat tu dia kata awalun bifi'li pada awal perbuatan. Okey, kalau solat takbiratul ihram, mana tahu definisi. Kalau wuduk, awal perbuatan kat mana? Basuh muka. Mana tahu? Ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang iman, kalau kau nak solat, basuh mukamu, basuh tanganmu, sapu kepalamu, basuh kakimu, kan dia Quran tu kan? Maka ada yang pun akan buka surah Al-Maidah ayat 6. Dia tunjuk. Jadi bila basuh muka itu jadi perbuatan yang pertama, maka kat situlah kita niat. Kenapa? Niat ini awalun maksud awal. Bifi'li awal perbuatan amal. Faham ke pentingnya? Kalau tak terang lagi sekali macam hari ni, rasa-rasa boleh jawab tak? Mengingatkan ilmu yang tahun lepas lah, semua COVID kan, kita dah baca semua ni kan. Ini ulangan kali kedua. Rasa-rasa boleh jawab tak? Pada kali pertama baca. Belum kan, sebelum lagi kan? Ini yang kali kedua ni pun belum pasti ni. Besok lepas COVID-20 tanya balik, tak belajar kan? Belum belajar. Betul belum belajar.
Bui-bui dah mula kurang. Betul tak belum belajar? Betul. Dia pula makcik toko. Betul tak? Tak belajar lagi. Kuman COVID dah makan ilmu. Wuduk ni basuh muka. Habis yang sebelum ni, yang hidung, komo, itu sunat. Itu sunat. Jadi bila wuduk yang pertama ni apa? Basuh muka. Bila basuh muka, permulaan dia, daripada surah Al-Maidah ni, maka waktu tu kita berniat. Mandi wajib bila? Bila kena air pada mana-mana anggota badan dah berniat dah. Katakanlah dia mula mandi wajib, mula dengan basuh kemaluan. Basuh kemaluan tu pun dah boleh niat. Mula dengan basuh kaki. Basuh kaki pun dah boleh niat. Ada orang niat kat kepala. Kat kepala pun boleh niat. Kadang kita ambil wuduk ni, kita mulalah basuh tangan. Basuh tangan pun boleh niat dah. Nampak bukan macam mandi kan, basuh tangan, ambil air, basuh ni, basuh kaki, basuh apa, basuh. Ada niat dah, tak kira. Tak semesti tu niat itu daripada atas, dari kepala. Mana-mana bahagian kena air je boleh niat. Tapi kalau dia dah mandi, last kali dia basuh kaki. Masa basuh kaki baru ingat, aku tak niat. Basuh kaki je dia niat, mandi wajib. Lepas tu dia keluar. Sah ke tidak? Tak sah. Yang dipakai hanya kaki. Yang sebelum kakinya tak niat itu dikira mandi biasa. Maka mandi wajib tak sah. Jangan buat macam ni. Ni dia cerita dalam kitab ni. Lepas tu elok tu kena aja air niat. Jadi apa sekali perbuatan lepas niat tu dikira mandi. Niat je saja aku mandi wajib. Dalam hati niat. Kalau nak niat lagi bagus, saja aku mandi hadas kerana haid. Tu nama niat apa tu? Tu nama niat apa tu? Jenis apa? Mukayyad. Mukayyad. Kalau saya niat saja aku angkat ada besar, saja aku mandi wajib. Tu nama apa? Mutlak. Kalau saja aku mandi wajib kerana haid, itu nama apa? Mukayyad. Saja aku mandi wajib kerana janabah, bersubuh janabah. Itu nama apa? Mukayyad. Saja aku mandi wajib kerana nifas. Itu nama apa? Mukayyad. Mukayyad ni maksudnya apa? Berkait. Ini apa? Kait yang tadi dah. Haid, nifas, apa semua tu. Wiladah. Ada niat tak tak? Saja aku mandi hadas wiladah, ada tak? Ada niat tak? Dah lama tak wiladah Ustaz. Tak ada dah tak apalah. Dulu masa wiladah tak belajar Ustaz. Ajar anak pula. Itu guna ilmu kan? Ajar anak. Okey, kau ni besok bersalin. Kau mandi Kau ni tau. Mak dah belajar ni. Mak ada peluang nak buat. Kau buat. Pokoknya ilmu ni dapat diamalkan. Saja aku mandi wajib kerana nifas. Itu nama dia apa? Mukayyad. Inilah niat yang paling afdal berbanding dengan niat cara mutlak. Kalau nak tengok kitab Kifayatul Muqtadi, saya jadi kitab lah, kitab tu kalau baca tak faham. Seberang mungkin ni pun tak faham, kadang baca lagi dah tak faham. Dan kitab-kitab banyak kata muqayyad, mutlak. Kita dulu belajar, kita baru tahu mutlak muqayyad kan. Okey. Itu mandi hadas. Yang kita perlu panggil mandi wajib. Tayamum. Masa bila nak niat? Ada dua pendapat. Tapi pada kami belajar, guru kata apa? Bila pindah debu dari tapak tangan. Padu tayamum ada 6. Okey. Padu wudu ada 6. Maaf. Padu wudu ada 6. Padu tayamum ada berapa? 13? 5. Dia cakap 13. Itu rukun sembahyang. Apa? Niat serentak dengan pindah debu. Sapu debu ke muka. Sapu debu ke tangan. Nombor 5 apa? Tertib. Itu 5. Niat ni bukan perbuatan. Dia perbuatan hati.
Awal perbuatan ni maknanya perbuatan badan kita. Apa? Pindah debu. Waktu wuduk tak boleh buat begini. Debu datang tahan. Tahan tangan. Tak boleh. Air boleh. Air buka paip. Tahu tangan. Tak gosok. Tak. Boleh. Tayamum tak boleh. Tayamum mesti ada perbuatan memindah. Jadi perbuatan memindah itu adalah fardu yang pertama. Sebab tu ada ulama kata kita niat waktu kita pindah. Tepuk je, kita pindah je, waktu kita niat. Saja tayamum untuk mengharuskan solat. Dah belajar kan tayamum kan? Sini apa tak belajar, semua dah belajar. Betul Kita dah belajar sampai zakat tadi tau. Dah jauh tau. Tapi masa tu ramai orang baru datang, dan orang lama pun sama minta ulang, tu saya ulang balik tu. Jadi ini nama dia apa? Awal perbuatan. Okey. Ini nama dia awal perbuatan. Jadi berbaliklah pada niat tadi. Yang pertama tadi kita kata niat ini ada tarikh. Tarikhnya apa? Definisi. Definisi niat. Jadi kita dah faham lah definisi niat apa. Sekejap saya pun tak erti macam mana nak tukar-tukar slide ni. Tengok pada slide tadi. Dua dah keluar. Sekejap. Ya. Satu, tiga, empat. Yap. Ni kan. Okey, salin pula kotak yang kedua tu nanti ya. Saya tunjuk jap. Okey. Salin kotak kedua tu. Kotak pertama tadi dia kata niat takrif, kita terang dah. Niat ada waktu. Dia tak boleh suka-suka niat bila-bila niat. Dia ada waktu tertentu. Waktu tu nama dia apa? Awal perbuatan. Bila awal perbuatan? Tadi dia terang dah. Bila awal perbuatan?
Nak wuduk, basuh muka. Jangan dalam perjalanan ke bilik air kita niat. Ini salah. Nak semayang, masa berdiri tu, usolli itu sunat. Angkat takbir. Allahu Akbar dalam niat. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid. Begitu. Jangan langkah kat pintu dan niat. Saja aku solat salah. Masuk pintu bukan awal perbuatan semayang. Awal perbuatan semayang kita berdiri, dah takbir, itu awal perbuatan semayang. Jangan daripada rumah niat dah semayang. Tapi pergi maghrib, kita takbir tak niat. Dan hati waktu takbir itu ihram. Maka semayang kita tak sah. Dan kita tadi luar bilik air, kita buka baju kat luar bilik air ke, kita langkah nak balik wajib ke dalam bilik air, kita rasa niat balik wajib tu, itu dah niat. Itu bukan niat, itu adalah rancangan, itu adalah azam kita. Itu plan kita nak masuk ni, kita nak mandi wajib. Kita belum mandi wajib lagi. Lepas tu nama dia awal perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan sembahyang, perbuatan mandi, perbuatan wuduk. Waktu tu niat. Ni ramai orang salah niat ni. Ni orang tak faham niat ni apa kan. Kalau kita tak faham, kita salah niat. Salah niat, amalan kita semua salah kak. Ini kena ambil pakaian betul. Awalun bifi'al ni ialah awal perbuatan amal. Itu waktu dia. Masa dia. Nombor 3. Niat ada tempat keluar. Tempat keluar dia apa? Hati. Dulu guru bagi contoh yang saya pernah cakap dulu. Sijil berhenti sekolah, sekolah yang keluarkan. Sijil SPM, sekolah tak boleh keluarkan. SPM, Kementerian Pelajaran keluar, lembaga peperiksaan. Kalau akak nak sijil SPM hilang, akak pergi bagi IC, kata nak SPM, akak bayar berapa ringgit dah? RM18 ke? Tak berapa ringgit dah. Mesti buatkan anak saya lah. Sekejap tunggu sekejap je. Kalau orang tak ramai, 5 minit ni, dia keluar, dia print. Ni, bayarlah berapa duit tu, RM12 ke berapa ringgit lah. Kementerian lembaga peperiksaan aja boleh keluar sijil SPM. Kalau sekolah keluarkan tak sah. Sama juga niat. Kalau yang keluarkan itu ialah mulut, tak sah. Usolli fardhu maghribi. Angkat tangan tak niat apa-apa, tak sah. Usolli itu hukum sunat. Bertujuan untuk membantu akan hati. Bertujuan membantu akan hati. Jadi kalau kita tak faham nanti kita salah niat. Itunya bimbang. Okey. Nanti saya nak tunjuk lagi satu slide. Ni. Tak nampak Sekejap. Okey. Kita salin pula yang ni. Tinggalkan dulu. Kenapa dia keluar slide tadi? Itu yang dia tak faham ni. Saya dah present slide lain pun dia keluar slide tadi. Ya Okey, nampak ni? Nampak ni? Itu hati tu. Yang gambar love tu hati. Tu hati. Jadi atas tu lidah. Atas tu adalah lidah. Saya tanya dalam ni, dalam kelas ni, siapa yang tak ada dalam group WhatsApp? Angkat tangan. Tak ada. Akak boleh masuk dalam group WhatsApp tak? Bukan group WhatsApp saya, group WhatsApp masjid. Group WhatsApp yang kelas Fardhu Ain tu.
Akan masuk nama bagi admin. Siapa admin? Kak Fatimah. Kak Laitun. Siapa admin? Dia bagi nama nombor kakak ni, nanti masukkan. Nanti sekali yang kita belajar ni, saya akan masuk dalam tu, nanti dia kat rumah. Di print. Okey. 2 anggota pada peranan lidah, pada peranan niat, 1 lidah. Tengok atas kali tu. Lidah adalah membantu hati berniat. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Usalli fardhu maghribi. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Saja aku angkat ada kecil, saja aku angkat ada besar. Lidah. Hukum dia sunat. Usalli fardhu subhi. Hukum dia sunat. Tetapi yang keluarkan niat itu bila kita Allahu Akbar, mula dari perkataan alif hamzah wasal tu, Allah, kita dah boleh rasa nanti saja aku niat, saja aku semayang, baru sembuh. Kalau semayang lah. Kena air kat badan, saja aku mandi wajib. Saja aku mandi wajib kerana haid pun boleh juga, itu paling bagus. Kena air kat muka, saja aku berwuduk, hati yang cakap. Hati yang rasa. Itu nama niat. Tapi usalli tu, nawaitu tu kita elok sebut. Kenapa? Dia akan membantu hati. Orang ada masalah besar. Diam, nangis. Kita tanya dia apa masalah. Sebenarnya bila mulut dia cakap, mesti dia menangis. Kalau masalah besar lah. Kenapa bila mulut dia cakap hati dia menangis? Kenapa dia menangis kenapa? Mulut ni yang membantu hati ni merasa sedih. Mulut ni yang membantu hati ni merasa sedih. Itu yang Imam Ghazali kata apa? Mulut ini membantu lidah. Lepas tu kita dah faham lah. Usalli fardhu dhuhri. Faham lah makna dia. Saja aku yang buat zuhur. Bila angkat tangan, hati tu dia merasa aku ni semayang pada zuhur, aku saja pada zuhur. Itulah. Tapi pada lidah ni hukum sunat. Okey. Jadi pada lidah ni dia lafaz. Tengok yang kuning sana. Dia lafaz dan hukum lafaz sunat. Tak wajib kata usolli, tak apa. Nak terus angkat tangan, Allah Akbar. Yang penting dalam hati mesti niat. Itu wajib. Jadi tengok kotak warna pink tu. Bila dia hati, gambar hati tu, yang belah dia ni, belah kanan dia, hati ni keluarkan niat, lidah yang atas ni mengeluarkan lafaz. Faham? Jadi hati yang mengeluarkan niat itu, hukum dia adalah rukun solat. Ni. Okey. Tengok yang biru dengan yang kuning tu. Masa berniat. Awal perbuatan. Apa awal perbuatan? Takbiratul ihram. Mana tahu? Dia pilih solat. Tak, jelas tak bang? Okey bang? Jelas tak? Benda ni belajar sekali je bang. Tak belajar sekali. Sekali belajar dengan detail. Mana padam kan? Bateri habis. Bateri habis. Tiada yang terganggu pun. Kenapa dia gelap jadi apa hal? Okey. Lafaz satu, hati satu. Lafaz sunat, hati wajib. Sebab benda ni keluar daripada hati. Rukun ni keluar daripada hati. Sebab tu nama rukun ni rukun qalbi. Itu benda rukun qalbi, rukun fi'li. Dan dia tu rukun apa? Rukun qauli, betul tak? Sebab tu ulama bagi-bagi kan. Ini qauli, ini fi'li, ini qalbi. Kalau niat itu yang wajib dilafaz, usalli fardhu maghribi, maknanya niat ini bukan qalbi. Niatnya apa? Qauli. Sebab dia keluar lafaz. Kalau lafaz tu wajib. Tapi lafaz itu sunat. Yang wajib itu rasa dalam hati niat sembahyang tu. Bila benda tu melibatkan hati,
maka dikatakan dia adalah qalbi, kalbu. Okey, diam sekejap. Pejam mata. Aku faham tak? Tanya diri kita. Pejam mata. Nampak tak niat dia gini? Oh, gini. Nampak? Atau pejam mata. Alamak, ikan tadi tak keluar lagi. Dia nak masak asam pedas. Itu yang nampak. Sekarang buat asam pedas tak? Sekarang niat dia. Niat dia gini. Okey. Okey, faham. Faham. Itulah belajar. Jadi sini rukun ni kalbi. Kalbi datang dari mana? Datang dari hati. Nampak? Siapa keluarkan? Hati. Habis lidah kata sunat. Tujuannya apa? Tolong hati keluarkannya. Jadi yang sunat ni macam mana? Nak buat tak? Eloklah buat. Dia tolong hati kita. Jadi dikatakan berniat awal perbuatan itu yang dikatakan menyertakan. Lapang niatnya lidah itu adalah perbuatan zahir. Zahir ni maknanya boleh dengar, boleh pegang, boleh rasa, itu zahir. Usalli, boleh dengar. Faham Usalli, boleh dengar. Itu nama dia perbuatan zahir. Tapi hati ni orang tak dengar. Bila hati tak dengar, nama dia apa? Batin. Lepas tu kita minta maaf dengan orang, maaf zahir, batin. Kenapa batin? Ada dosa kita dengan dia nampak. Dia dengar, kita kutuk dia. Kita cakap dia macam-macam, kita bergaduh depan dia. Itu zahir. Balik kita bergaduh lagi dengan dia, tapi dia tak dengar. Kita kata dah lah, aku betul belagak. Kita umpat dia macam. Mula dah kata macam-macam, gaji laki rendah, pakai kereta besar. Macam-macam cakap lah. Tak baik-baik kata ni keluar. Itu nama apa? Batin. Nama batin? Dia tak nampak kita buat apa. Sekarang ni usalli ni boleh dengar. Usalli pada maghribi. Itu mana apa? Itu mana zahir. Tapi dalam hati, masa Allah Akbar, ada satu perbuatan rukun dalam hati. Nama dia apa? Nama dia kalbi. Apa nama rukun tu? Apa nama rukun tu? Niat ke? Iya ke? Niat ke? Orang Melaka tak faham. Niat. Jadi nampak zahir batin. Zahir tu sunat, batin tu wajib. Kenapa? Rukun yang ni nama dia qalbi. Ini ulangan tak? Ini bukan kali pertama baca hari ni. Ini ulangan. Jangan teropong-teropong mulut walaupun belakang mas. Untung pakai mas, teropong tak nampak. Nampak macam faham steady. Okey. Boleh faham okey, ada soalan bertanya? Okey. Tadi niat. Pergi atas ini Allah. Tapi dalam hati saya kata saya tu solat pada subuh. Boleh tak selepas kita turunkan takbir ke Allah, takbir ihram tu, kita sebut kerana Allah Ta'ala nanti, boleh tak? Boleh. Kerana Allah Ta'ala itu dia tidak wajib dalam lingkungan niat. Tak niat Allah Ta'ala pun sah. Tapi dalam kitab ni nanti dia akan cakap, eloklah niat supaya tepat maksud ikhlas itu. Itu je. Nanti kita belajar ni qasad, ta'arud, ta'yin. Saja aku solat qasad, fardu ta'arud, zuhur ta'yin. Kita akan belajar pula pada cabangan-cabangan yang dikatakan rukunnya. Okey, lagi nak tanya apa? Nanti Kak, minggu depan insya-Allah kalau hukuman COVID ni tak menggila lagi,
Kita belajar, apa tengok sini, nombor 4. Niat ada maksud. Nombor 4, saya akan terangkan dekat slide ni pula nanti. Ni. Nampak tu? Adat ibadat. Saya akan terangkan kat sini. Siapa tak nampak, datang cepat-cepat. Jangan datang 8 lebih. Nanti kena duduk belakang. Datang cepat-cepat, booking. Duduk sini pun tak apa ni. Duduk kat sejadah ni pun tak apa. Nanti nampak lah. Saya tak tahulah nak besarkan macam mana. Ni yang besar dia pun. InsyaAllah. Okey. Saya rasa tak 2 jam. Tak rasa 2 jam Macam 10 minit je lah. Boleh tambah lagi ni untuk. Okey, cubalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'inal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf pasti banyak kekurangan. Wabillahi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.